Keindahan alam semula jadi pasti membuatkan kita terleka. Keterujaan di lokasi berisiko ada kalanya mencetuskan tragedi yang tidak diingini. Selamat pagi, Balai Duk Desa Bantu. Boleh minta nama Encik? Berdasarkan statistik di negeri Sarawak, 70% panggilan kecemasan yang diterima melibatkan operasi mencari dan menyelamat SAR. Manakala 30% lagi adalah operasi pemadaman kebakaran. Perhatian, perhatian, perhatian. Panggilan kecemasan mangsa lemas lokasi air terjun jangka diminta anggota bertugas bersiap sedia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Sarawak turut melaksanakan latihan bersepadu Search and Rescue secara berskala. Program ini melibatkan pasukan-pasukan elit Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Penyelamatan di negeri Sarawak ini menghadapi sedikit kesan ataupun kompleksiti sebab oleh kerana satu accessibility dan juga tempat yang berlakunya bencana ini agak terpencil daripada hubungan satu komunikasi, keduanya dari segi perhubungan iaitu jalan akses. Dalam apa juga operasi penyelamatan kita kena faham bahawa masa adalah the essence. Ini successful ataupun kejayaan satu penyelamatan bergantung kepada masa kecepatan kita menghadiri mangsa tersebut. Pasukan khas digerakkan ke Kampung Jantan untuk melaksanakan misi menyelamat. Semua anggota bomba adalah profesional yang dilatih khas mengendalikan tugasan menyelamat walaupun tidak menganggotai mana-mana pasukan elit. Kawasan air terjun antara lokasi yang berisiko tinggi. Pengunjung di kawasan seperti ini perlu lebih berwaspada bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Hari ini Jabatan Bomba dan Penyelamat akan melaksanakan misi menjejak atau mencari dua mangsa yang dikuatiri lemas di kawasan air terjun jangkar iaitu di Lundu, Sarawak dan melibatkan PPDA, STOM serta MASTIM. Perjalanan menuju ke kawasan air terjun mengambil masa kira-kira 2 jam. Jika dahulu tugasan bomba sering dikaitkan dengan kebakaran, kini situasi telah berubah dan ruang lingkup tugasan mereka merangkumi semua operasi penyelamatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak memiliki 40% ataupun 472 anggota elit daripada 1,200 anggota bomba yang berkhidmat di Sarawak. Bentuk muka bumi yang masih diliputi hutan tebal dan kesukaran untuk sampai ke lokasi penyelamatan adalah cabaran utama pasukan ini, khususnya di negeri Sarawak. Pasukan elit yang akan terlibat dalam operasi kali ini adalah pasukan khas operasi taktikal dan penyelamat Malaysia STOM. Juga multi-skill team MAS, pasukan penyelamat di air PPDA serta pasukan perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan EMRS yang berperanan memastikan keselamatan mangsa dan anggota bomba yang melaksanakan operasi. Tinjauan dan pengumpulan maklumat dilakukan sebaik sahaja pasukan ini tiba di lokasi. Okey, maklumat awal kita terima ada 2 mangsa. Satu mangsa diketahui masih tenggelam. Kita akan buat kerja penyelamatan di air. Operasi menyelamat di kawasan air terjun jangka diketuai oleh Tuan Tawang Linggam. Kewaspadaan dan ketelitian mereka sering disalah tafsir. Malah ada ketikanya pasukan penyelamat dikritik kerana mengambil masa yang lama sebelum melaksanakan tugas.
Tugasan penyelamatan perlu mematuhi standard prosedur operasi SOP yang sangat ketat bagi memastikan keselamatan anggota yang melaksanakan tugas. Mereka adalah aset negara yang tidak ternilai. Video Negeri Sarawak dari Mohon bantuan pasukan PPDA untuk hadir di lokasi kerana terdapat seorang lagi mangsa di tempat kejadian. Seorang lagi mangsa tenggelam di tempat kejadian. Keadaan arus tidak ada menjadi masalah, cuma mendung saja. Kita akan takut bahawa akan ada hujan di hulu dan berlaku kepala air yang mungkin membahayakan kepada setiap penyelamat yang ada lah. Pasukan Penyelamat di Air PPDA terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR, terutama mengesan mangsa yang dilaporkan hilang di kawasan air. PPDA berdepan dengan pelbagai kesukaran termasuk keadaan cuaca yang tidak menentu dan pencarian mangsa lemas dalam kegelapan malam. Memandangkan seorang lagi mangsa tenggelam di dasar air pada kedalaman 5 meter, pihak balai perlu mendapatkan bantuan daripada pihak PPDA iaitu pasukan penyelamat di air, dan pasukan tersebut akan menyelam dan seterusnya menyelamatkan mangsa dan membawa keluar. Secara lazimnya, terdapat dua kaedah penyelamatan utama iaitu Surface Water Rescue atau penyelamatan di permukaan air, manakala kedua Dive Rescue atau penyelaman di air. Peranan utama unit PPDA adalah untuk menangani insiden dan kecemasan yang berlaku di dalam air. Pegawai dan anggota PPDA mendapat pendedahan serta latihan di dalam dan luar negara. Anggota unit PPDA perlu memiliki lesen selaman daripada National Association of Underwater Instructors atau NAUI. Di awal penubuhannya iaitu pada tahun 1987, pasukan ini dikenali dengan nama Unit Scuba Bomber. Cabaran di negeri Sarawak ini berdasarkan pada semua kes-kes yang berlaku. Contohnya kes bot ekspres berlanggar di Belagar. Dan merupakan satu cabaran untuk kita akses kepada tempat tersebut. Dari Sibu ke Belagar, Kapit ke Belagar dah lebih kurang 2 jam lebih jalan air. Kecuali kita dengan pesawat. Dan untuk menggerakkan pesawat ni, kita terhad oleh topografi, terhad oleh keadaan cuaca. Dan keupayaan kita untuk akses kepada mangsa menjadi satu cabaran, masih percabaran besar lah dibandingkan di Semenanjung dengan di Sarawak. Pemeriksaan peralatan telah menjadi rutin anggota bomber yang bertugas. Setiap pagi, mereka akan membuat persiapan dan persediaan berhadapan dengan operasi penyelamatan yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Walaupun nampak remeh, prosedur wajib ini adalah penentu kejayaan operasi dan jaminan keselamatan anggota bomber yang melakukan tugasan menyelamat. Tanggungjawab yang dipikul berpandukan kepada piagam pelanggan Komitmen Wira Merah iaitu untuk memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada semua lapisan masyarakat dengan cekap dan berkesan. Kekerapan kunjungan pengarah JBPM Negeri Sarawak ke Balai Bomber dan penyelamat bau secara tidak langsung membakar semangat pasukan. Mereka sentiasa berpegang kepada objektif memastikan khidmat operasi kebombaan dan penyelamatan yang profesional serta berkualiti bagi mengelakkan ancaman kepada nyawa dan membendung kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Pusat Gerakan Operasi PGO merupakan perkhidmatan terpenting mendapatkan maklumat terperinci mengenai aduan kecemasan daripada orang ramai. PGO menerima panggilan kecemasan yang disalurkan melalui Malaysia Emergency Response Service MERS 999. Sejumlah 103,998 panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM
sepanjang tahun 2019. Panggilan kecemasan yang diterima tahun 2019 adalah paling tinggi, iaitu mencecah 100,000 untuk tempoh 10 tahun. Selamat sampai di balai. Terima kasih atas makluman. Roger standby. Operasi menyelamat diteruskan. Kali ini, faktor muka bumi di Bong Orat Bau menjadi cabaran kepada pasukan elit JBPM. Lokasi ini menjadi tumpuan pelancong menjalankan aktiviti mendaki. Berapa ni? 400 meter. Oh, macam ni bukit dia. Antara pasukan elit yang terlibat dalam operasi ini adalah unit pasukan khas operasi taktikal dan penyelamat Malaysia Storm. Tangga ni belum muat. Jadi kena berhati-hati. Licin tak? Tugas utama Storm adalah operasi menyelamat di altitud tinggi, dalam hutan, di udara dan laut. Berdasarkan maklumat awal, mangsa jatuh ke bawah gaung berbatu di kawasan tebing yang curam. Juru kamera kami, Khairi Ismail, akan menyertai anggota penyelamat turun menggunakan tali untuk merakamkan visual dari sudut yang tidak dapat dilihat dari puncak. Operasi ini agak rumit kerana keadaan persekitaran yang sangat licin. Pegawai bomba kanan 2, Rorudi Umas, turun terlebih dahulu untuk meninjau keadaan mangsa. Pihak pasukan bomba dan penyelamat, mereka sudah menemui mangsa di bawah kira-kira dalam 30 meter ke bawah. 30 meter dan keadaan muka bumi di sini memang curam. Memang curam dan sekarang ini mereka sedang membuat persiapan untuk menyelamatkan mangsa yang dikatakan cedera. Tapi mangsa masih dalam keadaan stabil. Pasukan penerbitan panorama amat bertuah kerana disertai oleh juru kamera yang berpengalaman. Pasukan bomba mengambil masa sejam untuk mendaki serta turun ke kawasan gaung mangsa jatuh sebelum menggunakan peralatan khas termasuk tali bagi menyelamatkan mangsa. Pasukan Perkhidmatan Penyelamatan dan Perawatan Kecemasan EMRS digerakkan turun ke kawasan curam bagi memberi rawatan kepada mangsa. Pasukan ini berperanan memberi perawatan khususnya kepada anggota bomba di tempat operasi sekiranya mengalami kecederaan. Juga memberi perawatan kecemasan kepada mangsa orang awam sebelum pihak ambulans tiba. Perawatan kecemasan kepada mangsa di tempat kejadian dapat mengurangkan risiko dan memberi ruang yang lebih untuk mangsa diselamatkan sebelum diberi rawatan lanjut oleh pihak hospital. Pengorbanan unit pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia seharusnya dipuji. Mereka tidak pernah mengeluh serta sanggup menempuh pelbagai risiko hanya untuk menyelamatkan dan menyambung nyawa orang awam. Ada kalanya operasi menyelamat turut meminta bantuan unit udara JBPM bagi mengambil mangsa menggunakan teknik witching, namun usaha tersebut berdepan kesukaran berikutan bentuk muka bumi dan hutan tebal. Oleh itu, pasukan elit JBPM membuat keputusan membawa mangsa turun menggunakan laluan darat.
Di Sarawak ni kalau kes mencari, di mana 70% daripada kes yang kita hadapi di negeri Sarawak ni kes mencari menyelamat, kes lemas, kes hilang dalam hutan adalah di zon barat, iaitu di zon 3 Seri Aman, zon 2 Kota Semerahan dan zon Kuching. Di sebelah zon 6, 7 Miri, Lawas, Limbang lebih kepada kes-kes banjir lah, dan juga dari segi mangsa lemas. Pihak JBPM telah membuat perubahan mengenai dasar pelaksanaan tugas merangkumi modul-modul latihan dan juga penubuhan pasukan-pasukan khas JBPM berdasarkan faktor geografi, khususnya di Borneo. Latihan simulasi hari ini melibatkan barisan pasukan elit JBPM, antaranya Multi-Skill Team MAS, iaitu pasukan berkemahiran menyelamat di bangunan, menyelamat di air, kemalangan jalan raya, hazardous materials atau hazmat, kebakaran hutan dan menyelamat dari udara. Objektif latihan ini adalah memaparkan kesungguhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyediakan anggota yang terpilih dan terlatih dalam misi menyelamat. Khususnya di negeri Sarawak kita ada 8 pasukan khas. Dan pada hari ini dalam latihan simulasi ini kita ada gabungan 5 pasukan, iaitu pasukan K9, pasukan PBDA menyelamat di air, pasukan Storm, pasukan Multi-Skill dan juga pasukan EMRS. Yang mana inilah komponen penting bila operasi penyelamatan dan pencarian SAR yang kita buat, komponen 5 adalah komponen penting. Dan 3 lagi komponen yang biasanya dibandal, iaitu pasukan hazmat, pasukan RIM dan juga pasukan udara. Yang mana dari segi gerak atur logistik kita lah, contoh di kawasan utara Sarawak lah. Sesi latihan simulasi ini memaparkan kehebatan dan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam melaksanakan operasi yang melibatkan kawasan pedalaman di Malaysia. Unit pengesan K9 menyediakan dasar dan panduan pelaksanaan operasi pengesan. Selain menjalankan siasatan punca bahan-bahan petroleum dan mengumpul sampel bahan bukti bagi kebakaran, unit ini turut mencari dan menyelamat mangsa terperangkap di bangunan runtuh, runtuhan struktur dalam tanah dan tanah runtuh yang telah mati di air atau di darat, yang hilang di dalam hutan, di kawasan tanah tinggi dan lain-lain. Bertanggungjawab melatih anjing dan pegawai mengikut disiplin dan kepakaran. Dan berdasarkan kepada permintaan ataupun kompleksiti tugas yang telah berubah, maka pihak Jabatan Bomba terpaksalah mengubah dari segi dasar pelaksanaan tugasan kita, dan kita terlihat dari segi modul latihan dan juga penubuhan pasukan-pasukan khas di dalam Jabatan Bomba pertama kali di seluruh negara dan khususnya di negara Sarawak dan juga Sabah, di mana kita sedar bahawa muka bumi ini adalah memberi satu cabaran yang cukup hebat.